kurang dalam 38 soalan ya, Tuan Haji. Okay, so ini ada dua soalan yang Haji telah susun tuan-tuan dan puan sekalian mengikut apa yang telah dikongsikan pada hari tersebut. Okay, so kalau anda dapat lihat di sini soalan yang kelima dan juga soalan yang ke-26 ni, dia memberi jawapan yang agak dekat. Sebagaimana sekiranya pemilik harta yang meninggal itu hanya ada anak, alright, tunggal, tuan-tuan dan puan, so saudara mara yang lain mempunyai hak untuk menuntut atas dasar faraid. Bagaimana pula sekiranya anak tunggal ni tidak pernah menjaga si mati masa hidup, tetapi saudara mara yang jaga. So, anak tunggal tetap juga mendapat harta faraid. Apa hukumnya jika kita kata hal ini tidak adil? Okay. Soalan nombor 2. Soalan yang ke-26 ni, sekiranya ada pertikaian antara saudara-saudara yang tak ada kaitan pun dalam faraid, mungkin maksudnya dekat sini adalah bukan waris. So sekiranya si mati ada anak tunggal tapi tak pernah peduli si mati semasa hayat hidup dia, tapi dia dapat faraid. Pertikaian muncul dari saudara mara yang jaga si mati masa hayat hidup, mungkin mereka ini tak masuk dalam kategori waris. So bagaimana kita nak uraikan tu tadi Haji? Haji, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayangi Malaysiaku yang tercinta. Tuan-tuan dan puan, saya ucapkan selamat berjuang dalam bidang yang tuan-tuan sayangi, dalam bidang yang tuan-tuan betul-betul nak memperkasakan diri ni. Jadi hari ini kita sama-sama lagi bersiaran di udara alam maya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, selesai sesi kita yang lalu, ada banyak soalan dan akhirnya atas kebijaksanaan Cik Azrul kita, dia telah pun mengumpulkan dan menyerahkan kepada saya 33 soalan. Jadi setelah saya teliti soalan-soalan tu, saya dapati ada soalan sebenarnya yang bertindan. Jadi saya samakan, saya aturkan seperti yang tuan-tuan nampak tertera atas slide tu. Soalan 5 dan soalan 6 tu lebih kurang sama. Jadi saya sekalikan, saya akan bagi jawapan. Jadi saya pun dah susun ke semua soalan-soalan tu. Jadi saya anggap ni seperti soalan bertulis lah. Jadi kalau di parlimen tu soalan bertulis kena jawab dulu, kemudian nanti baru kita akan jawab soalan lisan, kemudian kalau ada soalan tambahan. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita buat macam sidang parlimen, benarkan menteri dulu menjawab soalan-soalan bertulis dan jawapannya ada saya sertakan di atas slide nanti yang akan keluar satu persatu. Dan saya telah this meeting is being recorded, record lah, tak ada masalah. Terima kasih. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya juga telah susun atur supaya soalan-soalan ini saya jawab tidak mengikut nombornya, susunan nombornya 1 sampai 33. Sebaliknya dia bercampur aduk. Jadi orang yang bertanya soalan tu dia kena pastikan dia tahulah itu soalan dia. Saya telah susun supaya dalam kita punya soal jawab ni saya strukturkan dia. Soalan tentang pusaka dahulu, kemudian soalan tentang perancangan, dan kemudian sekali bahagian yang ketiga tu soalan tentang hibah takaful yang tuan-tuan perjuangkan itu. Jadi saya susun sedemikian supaya kita nampak bahawa dalam menyelesaikan hal pusaka, jawapan-jawapannya ada tersedia di situ, menyelesaikan permasalahan yang selama ini terbuku dalam benak kita, ada jawapannya insya-Allah. Kemudian bagaimana perancangan-perancangan yang biasa, dan saya tunjukkan bahawa apa juga perancangan yang ada itu hibah takaful juga yang lebih lebih istimewa. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Jadi soalan slide yang pertama ni, soalan yang ke-5 dan soalan yang ke-26 berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan hal harta pusaka yang kadang-kala banyak dikatakan sebagai satu sistem yang tak adil. Orang yang tak pernah jaga mak bapaknya tapi dia dapat.
Jadi saya nak kongsikan jawapannya pada soal next slide. Silakan Cik Azrul, next slide itu saya tunjukkan bahagian faraid. Tuan, kalau anak tunggal, soalan yang yang dikemukakan dia tak jelas lah kepada saya sama ada anak tunggal lelaki ke anak tunggal perempuan. Jadi saya jawab dua-duanya satu persatu dulu ya. Kalau anak perempuan tunggal, ada arrow tu, anak perempuan tunggal, dia tunggal, harta pusaka yang akan diwarisinya setengah, 1/2 daripada keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh arwah ibu atau bapanya lah, kalau dia anak perempuan tunggal. Tapi kalau anak lelaki tunggal, dia akan dapat semua harta pusaka yang ditinggalkan. Ya, jadi di sini dia tunggal, dia dapat semua, walaupun dia adalah anak yang durhaka, misal kata, walaupun dia anak yang tak pernah jaga mak atau ayah dia, walaupun waris-waris lain yang ada, dia duduk London, dia duduk Australia ke, mak dia mati, ayah dia mati, dia balik, hukum faraid mengatakan dia dapat semua kalau dia lelaki, atau dia dapat setengah daripada harta yang ditinggalkan kalau dia perempuan. Kalau dia jahat macam mana sekalipun, hak dia. Jadi seolah-olah kita kata ini tidak adil. Menentukan adil atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang cakap macam tu, ini tak adil kalau macam ni, bagus dia cakap macam itulah, tunjukkan dalilnya bahawa bukan kita yang menentukan adil atau tidak. Sebab next slide-nya saya ada tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hukum faraid ini, next slide, terkandung dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dalam tu disebutkan bahagiannya, tapi yang itu semua orang dah biasalah dengar bahawa anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian, ataupun 1 sama dengan setengah, begitulah maksudnya. Tapi dalam ayat tersebut, dua-dua ayat tu ada di hujungnya menetapkan bahawa, ini kita sama-sama baca, ibu bapa kamu dan anak-anak kamu dan kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyaknya manfaat kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan masing-masing yang diterangkan itu, bagian faraid itu adalah ketetapan dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dia yang lebih tahu. Jadi tiap-tiap suatu hukum itu adalah ketetapan Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Dikuatkan lagi dalam surah An-Nisa, dalam surah yang sama, ayat 13, ayat 14, dikatakan bahawa segala hukum yang tersebut itu adalah syariat, batas-batas Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasuk ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Tapi siapa yang engkar akan masuk neraka. Jadi kita ni bukanlah yang menentukan adil atau tidak, kita hanya melaksanakan hak, kita hanya melaksanakan syariat, kita menjalankan hukum-hukum ketetapan. Jadi jelas kepada kita bila orang cerita tentang hukum faraid ini, bahawa ia ketetapan. Bagaimana kalau saya tengah dapat satu kes ni baru, insya-Allah kes baru ni ditunjukkan bahawa si mati meninggal bujang sebab dia sebenarnya dah bercerai, tapi dia tak ada anak, cerai, tak ada anak, dia sendiri meninggal dunia, dia tinggalkan adik perempuan seorang. Jadi bapa saudara dan mak saudara, tuan-tuan akak siapa dapat? Dari segi faraidnya, bapa saudaranya dapat. Apabila bapa saudara dapat, mak saudara pun ikut juga, sebab mak dan bapa saudara seperti adik-beradik dia. Jadi adik ni kata dia tak dapat apa-apa, sebab bapa saudara adalah aswabah, bapa saudara tu yang menghalang adik-beradik perempuan tak dapat, sebab ada lelaki. Begitulah keadaannya. Jadi ini dia kata macam tak adil. Saya kata boleh berbincang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hukum faraid ini adalah penyelesaian. Kalau waris-waris semua boleh berbincang, boleh muafakat, itu lebih baik. Jadi nanti siapa yang tanya soalan ni, 2 soalan yang tu ditanya itu, saya harapkan yang bertanya itu faham jelas bahawa hukum faraid ini
kita nak kena cari penyelesaian terlebih dahulu. Kalau dah selesai, ada muafakat, insya-Allah faraid jadi lebih mudahlah, tak payah kita nak gaduh-gaduh. Jadi soalan yang berikutnya, saya terus sajalah kan ikut apa ni, saya yang bacakan soalan sebab soalan pun dah tertera. Next slide apa ni Cik Azrul? Ini soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat saya terus bagikan dengan jawapan. Soalannya pendek saja. Apa hak isteri kedua pada estet peninggalan harta suami? Jadi saya bagikan jawapan ringkas. Ini biasanya. Jadi pembahagian, kalau apa ni, isteri tu si mati ada anak, maka isteri dapat 1/8. Kena faham dulu. Kalau si mati tiada anak, isteri atau balu yang ditinggalkan dapat 1/4. Tapi kalau dia ada banyak isteri, maka bahagian sama ada 1/4 atau 1/8 itu dibahagikanlah mengikut seperti yang saya tunjukkan tu. Kalau satu isteri 1/8, dua isteri jadi 1/16 lah bagi dua. Jadi saya selalu usik tuan-tuan dan puan kepada pejuang-pejuang takaful yang di luar sana, tanyalah diri masing-masing. Kalau yang duduk suami isteri itu sekarang ni pun boleh tanya direct sebelum masuk bulan puasa ni. Tanya betul-betul, bang, saya ni bahagian 1/8 ke 1/16? Tengok apa jawapan dia. Gigil dia nak jawab. Nah, kalau nak tahu macam mana, nanti tunggulah masa masuk bulan puasa kena bayar zakat fitrah. Tengok bila dibayar zakat fitrah tu, kita kat rumah ada 5 orang anak beranak, tengok berapa resit zakat fitrah dia buat balik. Kalau lebih, tanya dia pasal apa lebih, satu atau lebih dua sijil ataupun resit zakat fitrah tu, tanya betul-betul. Mak ayah. Faham? Tu dia, sebab benda ni selalu menimbulkan kekecohan. Banyaklah pengalaman saya melihatkan kes-kes yang berpoligami macam ni, payah nak selesaikan. Itu macam ni yang saya terakan, saya tunjukkan kecoh rebut jenazah. Polis terpaksa campur tangan, lerai isteri kedua, anak sulung, tuntut mayat lelaki beristeri 3. Kan payah tu. Tengok cerita Madu 3, dia kata apa? Hidup mesti pandai membohong. Tapi seksa juga lagi, terpaksa bunuh diri. Jadi akhirnya tiga isteri terpaksa kompromi. Dia terpaksalah kata mulai daripada hari ni abang balik rumah Kak Tipa, besok rumah Kak Ani, lepas tu baru rumah saya. Kan? Jadi macam tu punya soalan timbul. Tuan-tuan kena ingat, kalau betul lah suami mengaku bahawa minta maaf sayang, awak ada 1/16 saja. Jangan bimbang. Keluarkan iPad, tunjukkan pada dia, suruh masuk ambil warisan plus, kemudian hibahkan kepada kepada kita sendiri. Tapi kalau kita nak jadi penerima hibah, kita tak boleh jadi saksi dalam iPad tu lah. Okey, jadi soalan nombor 4 dijawab. Next. Okay, bahagian isteri. Next ni dia tanya dia kata, jika ibu bapa bukan Islam, adakah dia layak menerima pusaka 1/6? Baik, ini soalan ni bagus. Ini kisah macam orang yang convert, dia masuk Islam tapi mak bapaknya tak masuk Islam lagi, sebab hanya anaknya yang dapat hidayah. Jadi dalam sini saya tunjukkan hak faraid ini bergantung kepada beberapa kaedah, beberapa faktor. Hubungan darah mak dan bapa jelas ada, tapi kena ada hubungan agama. Kalau mak dan ayah belum lagi masuk Islam, maka dia tiada hubungan agama, maka terputus haknya. Jadi kalau seseorang tu dia memeluk Islam, ibu dan ayahnya tak masuk Islam, maka ibu dan ayahnya tidak berhak kepada faraid 1/6. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak atur ni kalau dah jadi demikian? Itulah kena rancang supaya dia ambil takaful. Dia baru masuk Islam, dia sayang pada mak dan ayahnya. Mak dan ayahnya tak ada salah apa-apa, tetap ibu dan ayah yang tercinta. Jadi dia ambil takaful, dia hibahkanlah kepada mak dan ayahnya, tak ada masalah. InsyaAllah boleh dilaksanakan. Jadi
soalan yang soalan nombor 18. Siapa yang tanya, Ana sudah jawab. Enter tanya, Ana jawab. Ya. Jadi sekarang ni next slide adalah soalan yang ke-11. Ana nak tanya lagi. Okey. Ini nak tanya lagi. Dia kata nak tanya secara terperinci tentang harta pencarian. Sebagai contoh, dia siap bagi contoh lagi ni. Dia kata suami meninggal dunia, meninggalkan isteri tidak bekerja. Pada usia muda, beli rumah kongsi, deposit rumah. Dan berkongsi yang lain-lain juga. Dalam loan hanya atas nama suami. Sebelum harta dibahagikan, perlu selesaikan hutang sebelum pembahagian faraid. Adakah boleh menuntut pembahagian harta pencarian? Apa caranya? Jadi saya bagi jawapan yang standard tu. Dalam pentadbiran dan pengurusan pembahagian harta, ini kena ikut dia punya sikonnya. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, dalam surah An-Nisa yang berkenaan dengan faraid, iaitu ayat yang 11, ayat yang ke-12 yang saya sebutkan di awal tadi, bahagian-bahagian faraid, ada juga yang dalam tu dengan jelas, dua ayat tu 3 kali disebutkan mim ba'di wasiyati yusi biha audain, mim ba'di wasiyati yusuna biha audain, mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. 3 kali disebutkan dalam dua ayat itu. Pembahagian menurut hukum faraid ialah selepas diselesaikan hutang dan disempurnakan wasiat. Jadi hutang nak kena selesaikan dulu. Ya, jadi para fuqaha, alim ulama kita telah aturkan dalam dalam aturan fiqh kita macam ni cara nak takbir, nak bahagi sebelum bahagi-bagi kan kena buat macam ni. Pertama, daripada harta pusaka yang ditinggalkan kena selesaikan perbelanjaan urusan jenazah. Itu mustahak. Daripada harta pusaka yang ditinggalkan, selesaikan benda tu. Kemudian gunakan juga harta pusaka untuk selesaikan hutang-hutang si mati. Bila kita cerita hutang, dia terbabit hutang kepada Allah Ta'ala. Misalnya zakat tak bayar, puasa tak buat, jadi kena bayar fidyah dan sebagainya. Ni nak dekat bulan puasa dah tak sempat lah, siapa yang tak ganti puasa nak kena bayar fidyah. Fidyah tu menjadi hutang dia. Kalau dia pernah bernazar, itu hutang dia kepada Allah. Kalau dia ada nak buat janji nak buat wakaf dan sebagainya, itu semua benda yang harus diselesaikan. Hutang dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian hutangnya sesama manusia, hutangnya kepada isterinya pun kena diselesaikan. Hutang kepada kawan-kawan kena diselesaikan. Hutang bank lagilah pula, jadi nak kena selesaikan. Kemudian yang ketiga, selesaikan tuntutan harta pencarian. Tuan-tuan, perkataan yang saya sebutkan tu tuntutan. Kalau balu tak tuntut atau pasangannya yang ditinggalkan tak tuntut, maka tak adalah nak diselesaikan. Tapi kalau dituntut, kena selesaikan. Jadi sebelum harta pusaka nak dibagi-bagikan, kena tuntut harta pencarian. Kan kita dapat tahu tadi, orang perempuan apabila suaminya meninggal dunia sebagai balu, kalau ada anak, dia hanya bahagian dia 1/8. Sedangkan dia yang kongsi rumah dulu, dia yang bayar segala perbelanjaan dulu, maka dengan demikian dia kena tuntut dulu apa yang telah dibayar dulu tu sebagai hutang, iaitu dikenali sebagai harta sepencarian. Contoh klasik yang saya pernah buat untuk kefahaman kita ialah begini. Sepasang suami isteri, dia mengerjakan sawah padi bersama-sama. Dia mengerjakan kebun getah. Dia jadi dipanggil itu pengukir di pagi hari, pengukir batang kayu. Dia toreh getah. Tapi bila meninggal dunia suaminya, kebun getah atau sawah padi itu gerannya hanya atas nama suaminya, arwah suaminya. Sedangkan mereka berusahakan sama-sama. Jadi ada bahagian balu yang ditinggalkan tu, dia tuntut dulu harta sepencarian. Untuk makluman tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hukum menuntut harta sepencarian ini bukan hukum syarak asalnya. Tak ada dalam syarak, tak ada dalam surah An-Nisa, tak ada dalam faraid. Hukum menuntut harta sepencarian ini yang di agamis negara kita
urufnya di tanah air kita ni, di Nusantara, ialah orang perempuan sama-sama bekerja mengusahakan harta. Jadi kalau sama-sama didapati tapi atas satu nama saja, maka pasangannya, baik lelaki atau perempuan yang tinggalkan itu, berhak untuk menuntut harta sepencarian. Kalau banyak bukulah ada sekarang ni boleh cari, ada sahabat saya ada tulis buku tentang pencarian. Tarmizi Juso ada buat buku, bacalah tentang harta pencarian ni. Dia lawyer daripada Penang. Dalam tu lengkap, jelas. Tapi kena tuntut Kalau balu tak tuntut, maka tak adalah. Kemudian laksanakan wasiat kepada bukan waris, seterusnya barulah bahagi menurut fara'in atau muafakat kepada waris. Jadi tuan-tuan dan perempuan, harta pencarian ni biasanya orang perempuan dia tahu kena tuntut, tapi dia tak ada nak tuntut seterusnya sebab dia kata dia tak ada bukti. Bukti senang saja. Bukti senang je, bukti tak susah. Sebenarnya kalau orang perempuan dia tak ada buat apa-apa, tak ada bukti, tapi dia menjadi isteri yang baik, membantu suaminya mendapatkan harta, itu saja sudah cukup untuk dia dapat 1/3 daripada harta yang bukan nama dia tu, nama arwah tu. Dia akan dapat 1/3. Ini jelas. Tapi kalau dia nak tuntut lebih daripada itu, maka kena ada bukti lah. Mungkin dia sebenarnya adalah orang yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada harta tu. Jadi walaupun atas nama suami, tapi dia yang bayar kesemuanya. Itu besar kemungkinan boleh juga diputuskan bahawa dialah pemilik sebenar pada harta itu, maka mungkin harta itu tak akan diisytiharkan sebagai harta pusaka. Jadi ini semua kena menuntut. Jadi kalau nak tuntut di mana? Di mahkamah syariah. Jadi kena cari peguam syariah untuk bantu untuk menuntut harta sepencarian. Okey, Encik Azrul, next slide lah. Saya sengaja tunjukkan next slide tu berkisahkan tentang waris kena dahulukan bayaran si mati je. Ya, betul, hutang si mati. Okey. Jadi ini berkaitan dengan tadi jugalah. Salah satu nak menunjukkan, ini juga ada artikel yang saya kongsikan, waris mesti dulukan bayar hutang si mati. Okey, next slide. Soalan 13, soalan 24. Ya. Jadi dia kata masa bila, macam mana nak kira? Jadi itulah soalan tentang harta pencarian juga. Soalan di sini, macam mana nak kira? Tadi saya dah sebut, kalau duduk saja pun boleh dapat 1/3. Tapi kalau usaha 1/3. Tapi kalau nak tuntut, sebenarnya ini saya bagikan sampel bawah tu kes yang berlaku di Mahkamah Syar'i Kota Baru sana. Ada kes yang hebat. Kes ni betul-betul menunjukkan bahawa sebenarnya boleh kira berjuta-juta. Dia kata ketika prosiding semalam melaporkan 11 anak menuntut daripada jutawan. Ini kisah ni tuan-tuan dan perempuan boleh baca sampai habis. Tapi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan soalan 13 tu, bila nak buat harta pencarian. Baiknya setelah kita dah tahu benda ni, kita dah faham benda ni, seperti yang saya dah kongsikan tadi, perempuan simpanlah resit-resit, susunlah harta senarai harta yang kita ada, apa dia punya liability-nya, apa sumbangan kita, buatlah bukti. Dan yang paling elok sekali, para suami kalau susah sangat tak ada nak tunjukkan bukti, segan nak tunjuk bukti-bukti hutang ni, buatlah satu deklarasi. Boleh. Sekarang ni masih hidup lagi, boleh buat deklarasi. Seorang suami, dia tulislah satu deklarasi harta sepencarian. Dia terangkanlah kat situ bahawa dia ada banyak harta dan hartanya ini telah disumbangkan bersama-sama oleh isterinya yang tercinta. Oleh itu, dia mengisytiharkan sebelum apa-apa terjadi pada hartanya dibahagikan menurut pusaka nanti, hendaklah didahulukan 1/2, setengah bahagian daripada harta yang ditinggalkan sebagai harta sepencarian kepada isterinya. Dia boleh buat macam tu. Dokumen-dokumen ni ada disediakan oleh banyak
dia kena buat kena buat apa, stamping ke, kena ada saksi ke? Kalau deklarasi itu satu dokumen tu sah. Kalau dibayar stamp RM10 pun boleh, tapi kalau tak ada stamp pun tak apa. Yang mustahaknya buat saksi lah. Ada saksi 2 orang, jadi saksi kepada deklarasi itu. Kalau tidak pun dia pergi jumpa dengan pesuruhjaya sumpah. Masa pergi pesuruhjaya sumpah tu bayar sekali stamp RM10. Jadi ada satu deklarasi. Jadi kalau hari ini saya buat satu deklarasi mengatakan bahawa isteri saya ada hak setengah daripada harta yang saya tinggalkan. Bila saya meninggal dunia, deklarasi itu valid, maksudnya semua orang dah tahulah. Tak payahlah nak bukti lagi. Saya dah mengakui pada masa saya hidup, isteri saya berhak setengah. Jadi setengah harta yang saya tinggalkan tu milik dia. Setengah lagi milik saya, baru dibahagikan menurut pusaka. Jadi yang 50% tu telah ditetapkan terlebih awal. Kalau tak ada buat siang-siang, tak ada buat masa hidup ni, jadilah kes yang di Kelantan, di Kota Baru tu terpaksa pergi ke mahkamah dan menuntut. Dalam kes ni terbalik terbalik macam mana? Bahawa isteri mati dulu, suami tak ada buat deklarasi apa-apa. Jadi sekarang ni anak-anak menuntut bagi pihak mak mereka yang telah meninggal dunia bahawa mak ada harta pencarian terhadap harta yang ada. Ayahnya pun belum mati lagi. Bimbang takut ayahnya kahwin lain, maka nanti bahagian mak akan pergi kepada isteri yang baru. Jadi kes ni menjadi tauladan, boleh masuk Google dia. Kes ni kes Jutawan Express Mutiara, Syarikat Bas Express Mutiara. Okey, soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya pastinya lebih kurang ni ada rentetan lah. Jika seorang isteri kematian suami, isteri kes ke mahkamah dan tak mahu harta pusaka suami terjatuh kepada mak ayah semati. Mak dengan ayah betul lah maksudnya ni. Jadi saya nasihatkan jangan buat macam ni lah. Sebab ini tak akan dapat lah. Mak dan ayah tetap ada hak. Yang berhaknya mak dan ayah selain daripada isteri yang ditinggalkan. Jadi tanya adakah boleh perkara ini dilakukan? Saya nasihatkan tak payahlah, tak payah buat. Sebab cuba tengok kes yang Tan Sri arwah Tan Sri JJ Jamaluddin Jarjis. Semua orang mungkin boleh masuk je Google, ada masa lapang ni Google kes pusaka arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis, keluarlah, nanti baca. Dalam tu mak dan ayah ni tetap dapat mak dia pergi tuntut, tetap bahagian faraid mak tetap ada, jangan bimbang, ada. Jadi kalau dia filekan tak nak jatuh ke tangan mak dan ayah, saya tak dapatlah. Sebab satu orang hakim yang bijaksana pun tak akan lepaskan jadi sedemikian lah. Sebab hukumnya mak dan ayah dapat. Kecuali Balu tu mengatakan bahawa sebenarnya semua harta yang ditinggalkan oleh suami itu adalah harta dia, bukan harta suaminya, harta dia. Tapi itu satu prosiding yang panjang lah, masalah. Jadi kita terus saja ke soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya berkaitan dengan wasiat Wasiat ni adalah bantuan. Kita sedia maklum lah, wasiat ni adalah bantuan instrumen pengurusan harta, dan of course dia perlukan sepakat lah. Ya, betul. So bagaimana jika tak sepakat? Slide satu lagi tu dia tak keluar. Saya ada tulis wasiat elak keluarga pincang. Dia akan keluar. Itu ya, betul. Tuan-tuan dan perempuan, jawapan macam kenal. Kita acap kali melihat perbalahan keluarga merebut harta melalui drama atau sinetron di kaca TV. Pernahkah kita terfikir apabila ketua keluarga meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, keluarga kita juga tidak mustahil menghadapi situasi yang sama. Jadi tujuan ada wasiat ini adalah supaya adalah sedikit penerangan dalam tu hasrat bagaimana harta hendak kita bahagi-bahagikan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hukum tentang wasiat ini, kena ingat hukum tentang wasiat ini, wasiat yang sah, yang bagus, yang baik adalah wasiat untuk bagi harta pusaka yang kita tinggalkan tidak melebihi 1/3 kepada bukan waris. Bahagian waris dah ada dalam hukum faraid. Dalam bahagian faraid, waris-waris dah ada. Jadi hendaklah diselesaikan hutang, dibayar hutang dan diselesaikan wasiat. Jadi wasiat di situ merujuk kepada wasiat kepada bukan waris, tidak melebihi 1/3. Jadi kalau orang buat wasiat, dia tulis nak bagi orang, susahlah saya sebut saya lah senang. Kalau saya bagi wasiat, buat wasiat nak bagi kepada Encik Azrul dan Encik Rahman Mansur, seorang 1/6 dan 1/6. Jadi 2/6 daripada harta yang saya tinggalkan. Itu tidak melebihi 1/3. Jadi itu tidak boleh dibantah. Tak ada muafakat macam mana pun tetap hendaklah dilaksanakan. Itu hukum yang ditetapkan. Jadi kena laksanakan. Jadi Encik Rahman Mansur dan Encik Azrul Rais akan dapat seorang 1/6 bahagian. 2/3 lagi barulah dibagi menurut faraid, bahagian waris. Tapi masalah yang kita selalu dengar ni ialah apabila orang buat wasiat, dia buat wasiat kepada ahli waris dia. Saya buat wasiat mengatakan bahawa harta saya hendaklah dibagi sama rata kepada anak-anak saya. Anak saya ada 2 lelaki, 1 orang perempuan. Satu orang setuju yang lelaki-lelaki, 1 orang lagi tak setuju. Macam mana? Tak ada muafakat lah tu. Jadi sepatutnya harta pusaka itu dibagi sama rata. 3 orang anak bagi 3, tapi 1 orang tak setuju. Yang lelaki itu tak setuju misalnya. Maka tak boleh bahagi menurut apa yang saya hasratkan dalam wasiat. Tak boleh bagi sama rata lah. Siapa yang bantah itu, bahagian faraid dia kena bagi ikut faraid lah. Misalnya tadi ada sepatutnya bagi 3 sama rata, seorang 1, tapi sebab yang sulung tu bantah, dia anak lelaki, maka bahagian dia 2 bahagian. Bagi dulu bahagian dia 2, yang setuju tu 1-1. Maksudnya instead of bagi 3 dah jadi bagi 4. Yang dapat 2 bahagian, dia ambillah 2 bahagian, yang setuju boleh jalan, tak ada masalah. Jadi orang pun akan seterusnya kata, kalau macam tu nak buat apa? Buat wasiat Cik Rafiq, patah baliklah kepada faraid. Betul lah. Tapi tujuan kita buat wasiat adalah untuk menarik sepakat, untuk mencari muafakat. Mana kita nak tahu kalau kita dah buat macam tu, mereka bersetuju. Kalau mereka tak setuju, patah balik faraid, tak ada masalah. Tapi kalau bersetuju kan bagus. Sebab kita dah tulis, maka lebih mudah untuk mencari muafakat. Jadi tulislah. Tak setuju, patah faraid. Kalau mereka setuju kan bagus. Umpamanya saya kata saya bagi keseluruhan harta saya, semua harta-harta saya kepada Encik Azrul Rais dan Encik Rahman Mansur. Tapi waris-waris bila dapat berita tu, mereka pun gembira dan tersenyum di dalam hati, sebab harta yang arwah ayah dia Rafiq Omar tinggalkan hanyalah besi-besi buruk, surat khabar lama, buku lama, komputer lama. Mereka pun tak nak. Maka ambillah semua kepada Rahman Mansur dan Azrul Rais, tak ada masalah. Jadi buat wasiat ni sebenarnya lebih memudahkan untuk mencari sepakat. Tapi kalau tak sepakat, patah balik insya-Allah kepada hukum faraid. Okay, next slide. Soalan ke-6 dan 22. 6 dan 22 Haji. So 6 dan 22 ni dia berkaitan dari segi konteks apa yang kita nak buat dalam konteks hibah tu. So sekiranya kita buat hibah kepada isteri melalui harta, contohnya rumah, kereta, tanah, sebagainya, benda ni dikira sudah menjadi hak tak atau bagaimana? Sama juga dengan soalan yang sebelumnya 22 tu, kereta dan benda lain ni untuk dihibahkan perlu didokumentkan atau sekadar ucapan? Baik, ucapannya adalah selamat menyambut bulan puasa. Ucapan dia. Jadi kena faham hukum hibah ni. Hibah yang biasa, yang jelasnya hibah ni bermaksud bagi masa hidup. Jadi saya bagikan jawapan itu, jawapannya tertera dalam warna kuning tu.
Hibah ialah memberi harta yang dipunyai oleh penghibah ketika dia masih hidup secara sukarela tanpa balasan. Bagi je. Pemberi, bagi. Jadi penerima tu dianggap sebagai beneficiary. Kenapa saya tulis beneficiary? Kerana dia tak semestinya waris. Maksudnya jadi sebab tu kita tulis beneficiary ataupun kita tulis penerima hibah lah. Penerima hibah tak semestinya waris sebab hibah kita boleh bagi siapa-siapa. Antara hibah yang selalu kita buat kadang-kadang kita tak perasan ialah ketika kita bagi pada budak-budak duit raya. Dia datang rumah kita bagi. Itu hibah. Tak ada suruh dia menyanyi, tak ada suruh dia apa. Dia datang, cik nak duit, bagi. Tak ada sebarang balasan. Itu hibah. Jadi untuk dia, pemberian secara langsung penghibah kepada penerima semasa hayat, tapi tengok mesti ada syarat dia. Mesti ada akad. Sukarela tanpa balasan berharga. Harta hendaklah halal, hukumnya sunat. Hibah tak perlu ikut faraid. Pembahagian hibah lebih dari 1/3 dan kepada waris juga dibenarkan. Dia kata dihibahkan pada Kak Long. Tapi hibah ni mesti dibuat, bagi. Penghibah boleh menentukan sendiri siapa yang layak menerima harta hibah. Ini standard lah, apa ni mudah. Tapi saya nak terangkan begini. Selalunya kita dengar mak dan ayah kata anak-anak sekalian, mak nak buat hibah ni. Kebun mak yang dekat Hulu Tembling bagi ke Along. Kebun mak yang dekat Hulu Besut bagi kepada Angah. Kebun mak dekat Hulu mana-mana ke bagi sekian. Dia cakap bagi macam tu lah. Semua ni korang akan ambil, korang dapat bila mak dah tak ada lah nanti. Ataupun dia selalu cakap macam ni, bila mak mati nanti, ni mak dah bagi kau ni. Tapi ada bagi je tak? Itu ucapan sajalah, itu hasrat untuk hibah. Sebab hibah sebenarnya dia kena bagi ya. Kalau dia kata nak bagi tanah di Hulu Tembling, dia kena kasih geran tu kepada anak yang sulung tu, minta tukar nama lah. Barulah bila dia meninggal dunia, keluar nama. Dan dah ada nama yang baru, bukan masa tu baru nak buat. Sebab jikalau mak meninggal dunia, geran di Hulu Tembling masih lagi atas nama mak, itu pusaka mak. Kalau semua mereka bersetuju untuk kata okeylah, di pusaka mak, transfer je lah pada Abang Long sebab dulu mak dah cakap macam tu. Okey ha? Tapi biasanya dalam cerita Tiga Abdul pun dah tunjuk, dan mereka berpalang. Cerita Tiga Abdul kan, itu memang tunjuk klasiknya harta pusaka daripada zaman dulu 1964 dah ditunjukkan kepada kita macam mana orang berebut tentang harta pusaka. Jadi kalau nak bagi, buat dokumen, buat segala benda yang nak menunjukkan bagi. Misalnya kereta, ditanya di sini kereta. Dia tulis soalannya pun kelakar juga. Dia tulis kalau berikut soalan yang hantar pada saya, dia kata melalui harta kita, contoh rumah, kereta tanah, Jadi kereta tanah saya belum tengok lagi lah. Kereta, tanah, ada. Okey. Di sini maksudnya saya faham lah, dia kata kereta. Macam mana kita nak hibahkan kereta? Macam mana? Kereta ni boleh bagi je kunci, tak ada masalah. Long, ini kereta ayah, Datsun 120Y. Jadi kereta lama, bagi kat. Macam mana nak bagi dia kunci, dia bawa. Tapi kereta tu masih lagi atas nama ayah. Kalau ayah meninggal dunia, kereta tu dianggap apa? Dianggap pusaka lah. Sebab atas nama ayah lagi, pusaka ayah. Payah nak uruskan dia punya pendaftaran. Sebab ada pendaftaran. Jadi kalau betul nak bagi pada Along, ayah bagi kau ini kereta, ini kuncinya, tukar nama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu bahawa tukar nama kereta masa hidup senang je. Saya dah buat dah. Sekejap je, tak sempat. Kalau orang isap okok tak sempat nak sedut puff yang pertama tu, dah tukar dah. Pegawai JPJ tu kita tanya, apa khabar encik? Dah tukar dah baru kita nak tanya dia apa khabar, dia cakap dah tukar dah. Letak cap jari saya, letak cap jari partner saya, terus transfer. Sedangkan kalau saya meninggal dunia, kereta saya belum transfer lagi, agaknya macam mana? Payah kan?
Jadi tuan-tuan dan puan, kita kalau nak bagi hibah transfer sebab dia berkaitan dengan pendaftaran. Begitu juga dengan rumah dan tanah, ada hal pendaftaran. Jadi kena buat pendaftaran untuk menunjukkan harta telah dipindah milikkan. Itu lebih istimewa daripada sekadar ucapan semata-mata. Soalan yang berikutnya. Okey Haji, kita pergi ke soalan yang berikutnya Haji. Soalan 28. Ya. Baik soalan ni. Kita soalannya lah sebab hari itu kita ujarkan pada sesi sebelum ni. Ahmad menghibahkan rumah. Rumah bernilai 200k. Untuk Ali, kalau contohnya saya lah. Tapi Ali meninggal terlebih dahulu daripada ayahnya Haji. Apakah Ahmad boleh? Baik, hukum hibah ni, ayah beri pada anak, dia boleh batal bila-bila masa, boleh tarik balik, tak ada masalah. Datuk bagi pada cucu, nenek bagi pada cucu, ibu bagi pada anak, tak ada masalah. Daripada atas ke bawah, ibu kepada anak, ayah kepada anak, nenek kepada cucu, datuk pada cucu, boleh batalkan pada bila-bila masa. Jadi soalan ni kalau ditanya, ni jawapan dia senang saja. Ahmad sebagai pemberi hibah kepada anaknya Ali boleh menarik balik atau batalkan hibahnya pada bila-bila masa. Tak payah nak tunggu dia mati apa. Tapi kalau dah meninggal dunia, dia kata ni macam mana nak jadi ni? Dia kata saya batal. Kalau hibah dulu, batallah balik pada dia. Baik, tapi dah atas nama dia, macam mana? Pasal kat sini ni tak ada masalah. Kalau ikutkan pada hukum pun, kalau si Ali dimati kan, bapaknya tetap dapat kan, tapi yang dalam keadaan macam ni, dia batalkan, dia kata dibagikan pada orang lain. Jadi nanti ada urusan-urusan tertentu yang harus dibuat. Jadi saya sengaja petik soalan ni cantik, nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang kita Melayu, orang kita Islam, dia tak nak buat hibah ni pasal dia takut benda ni lah. Dia dah bagi pada anak dia mati dulu, macam mana? Atau yang biasa soalan yang kita terima ialah, dia bagi pada anaknya, pindah nama atas anaknya, lepas tu anak dia halau dia keluar daripada rumah. Anaknya derhaka kepadanya. Itu macam mana? Dia bagi pada anak perempuan, nanti menantunya suruh anaknya halau dia keluar daripada rumah, dah dia tak ada harta. Jadi hukumnya sama. Kalau berlaku demikian, dia batalkan lah. Bila dia batalkan, dia boleh dapat balik. Tapi dah tukar nama je Rafi, tak ada masalah. Boleh pergi ke mahkamah untuk mahkamah menentukan bahawa hibah yang dibuat oleh ayah tu dibatalkan. Sebab itu hibah ini tak ada balasan, tak ada bayaran. Kerana tak ada bayaran, harta boleh didapatkan baliklah semula oleh ayahnya. Lepas tu ayahnya kata kerana hibah tu telah dibatalkan, maka pendaftaran atas nama anak pun mintalah dibatalkan terus. Mahkamah akan buat perintah macam tu, maka batal, dapat balik ke ayah. Jadi anak derhaka tak akan dapat. Itulah tujuannya. Tapi orang selalu kata, bila mak mati, bila ayah mati, kau ambil lah. Jadi itu bukan hibah itu hasrat untuk menghibah, boleh jadi dibantah oleh yang lain apabila mak atau ayah dah tiada nanti. Jadi saya harap jelas hukum ni, bahawa ibu, bapa, datuk, tok nenek boleh tarik balik. Kalau suami bagi pada isteri, itu tak boleh batal. Jadi pasal itulah banyak orang tak bagi pada isteri, dia tak bagi pada suami. Dia tunggulah dia bagi pada anak sahaja, InsyaAllah. Okay, next question. Seterusnya ada 3 soalan berangkai. Berangkai. Baik, saya bacakan senang. Okey, baik Haji, boleh. Saya baca lagi senang. ASB dan TH ada tool penamaan hibah. Adakah penamaan hibah ASB dan TH sama seperti hibah bersyarat takaful sebagaimana termaktub dalam IFSA 2013? Orang yang bertanya soalan ni memang hebat lah.
dia boleh gantikan tempat saya. Soalan ke-9. Soalan nombor 16 dia kata jelaskan apa perbezaan antara hibah takaful dan hibah amanah. Nampak hebat dia. Kemudian soalan 27 ni yang ada sedikit keliru, sengaja saya letakkan di sini supaya tuan-tuan nampak. Dia kata apa dia sebut bukan tanya apakah, tapi dia kata alakah. Jadi saya faham maksudnya apakah lah. Jari lebar kan, sempena COVID-19 ni dia tulis alakah perbezaan. Jadi apakah perbezaan di antara hibah amanah dan hibah bersyarat? Sama kan macam atas kan? Tapi yang tak berapa betulnya tak, hibah amanah biasanya digunakan oleh KWSP dan tabung haji. Saya mencabar orang yang tanya soalan nombor 27 ni, masa bila KWSP gunakan hibah amanah. KWSP tak ada hibah amanah, ASB, ASNB dan tabung haji dan syarikat-syarikat pemegang dana macam public mutual dan sebagainya adalah. KWSP tak ada. KWSP tak buat lagi pun, dia hanya penamaan saja. Jadi tak ada hibah di KWSP. Jadi soalannya sebenarnya lah berkaitan dengan hibah amanah, dan saya tunjukkan jawapannya next slide. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Okey, hibah amanah tabung haji, hibah amanah ASNB. Ini memang terpakai. Jelas orang bukan Islam di ASNB pun boleh buat, dipanggil perisytiharan amanah. Jadi di sini hibah ini tak sama dengan hibah takaful. Sekejap lagi nanti kita akan terangkan tentang hibah takaful, tapi saya nak tunjukkan hibah amanah ini ada dua kontrak. Satu kontrak hibah, satu lagi kontrak amanah. Jadi untuk ASNB, kalau pemegang akaun ada dipanggil pelaburan melebihi 10,000, dia boleh buat hibah amanah ni. Kontrak yang pertama ialah dia kena hibahkan kepada siapa yang nak hibahkan lah. Katalah kita ambil Rafi Omar ada 100,000 amanah saham Bumi Putra. Rafi Omar hibahkan kepada Azrul Rais. Jadi mesti ada kontrak. Maksudnya saya kena hibah dan Azrul kena sign terima. Saya sign bagi, Azrul kena sign terima. Ada ijab dan kabul, ada kontraknya, ada akadnya. Jadi Azrul saya setuju terima. Apa yang setuju terima? Apa yang saya bagi? Bukan 100,000 Saya buat kontrak bahawa saya akan bagi baki yang akan saya tinggalkan dalam akaun ASP tersebut. Amanah saham Bumi Putra tersebut, bakinya kepada Azrul. Azrul terima, saya terima bakinya. Maka di situ kontrak berlaku, iaitu saya bagi, Azrul terima baki. Bakinya masa bila? Masa saya tak ada, baru ada baki. Tapi awal-awal lagi telah diblokkan 1,000. Sementara saya masih hidup, sebenarnya saya boleh keluar dan masuk. Saya masuk hospital, misalnya nak pakai duit, saya keluarkan 20,000, 30,000. Bila saya meninggal dunia, baki dalam ASB saya tu hanya ada 15,000 misalnya. Itulah dapat kepada Azrul baki. Ataupun baki yang saya tinggalkan betul-betul 1,000 saja, sebab itu tak boleh keluar langsung, memang di blok. 1,000 tinggal, maka Azrul dapatlah baki tu 1,000 asalnya. Masa saya buat, saya ada 100,000, tapi bakinya 1,000. Itulah yang Azrul dapat. Sementara nak buat proses tu, saya juga melantik ASNB sebagai pemegang amanah. Untuk memegang amanah, saya buat power attorney dan sebagainya, supaya nanti bila saya meninggal dunia, tak perlulah nak melalui proses harta pusaka. Dalam tempoh 21 hari, ASNB akan pindahkan baki saya kepada akaun Azrul. Kalau Azrul tak ada akaun misalnya, akan dibukakan akaun ASB untuk Azrul. Kalau dah ada, dia terus masuk dalam akaun. Kalau langsung tak ada, boleh dibagikan cek kepada Azrul. Itu hibah amanah ASNB.
Samalah juga dengan hibah amanah tabung haji. Saya kena ada akaun. Saya hibahkan kepada Azrul. Kena ada kontrak dan saya lantik tabung haji sebagai pemegang amanah. Jadi itu namanya hibah amanah. Kalau di amanah raya, dia ubah sikit, dia panggil amanah hibah. Jadi macam itulah. Saya bagi kepada Azrul, tapi amanah raya akan dilantik sebagai pemegang amanahnya, maka saya pindahkan kepada amanah raya untuk memegang hibah itu bagi pihak Azrul. Begitulah keadaannya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hibah amanah ni hibah amanah ini dia istimewa, kena bayar. Dia perkhidmatan sampingan kepada tabung haji, perkhidmatan sampingan oleh ASNB. Sebab dia dana-dana ni dia menguruskan pelaburan, dia menguruskan simpanan. Tapi dia buat satu perkhidmatan baru. Perkhidmatan ni kena bayar. Jadi dalam RM300 gitu, ada kena untuk stamp duty dan sebagainya. Adalah pendaftaran. Jadi dan kita kena ada duit dalam tu dululah. Kalau bawah daripada RM10,000 tak adalah. Jadi bezanya apa dengan hibah takaful? Hibah takaful dia tak ada kontrak. Hibah takaful hanyalah berdasarkan kepada penamaan. Saya hibahkan takaful saya RM250,000 kepada Azrul. Azrul perlu sign tak? Dia tak tahu pun yang saya hibahkan kepada dia takaful saya. Tak ada kena bayar apa-apa. Tak ada kena bayar apa-apa. Lepas tu bayar sekali je caruman dah boleh buat penamaan hibah. Saya hibahkan takaful saya pada Azrul. Sedangkan yang tadi tu kita kena ada duit lebih daripada RM10,000. Now. Ya, betul. Kalau di tabung haji, saya dah hibahkan kepada Azrul akaun tabung haji saya. Begitu juga di SNB. Kalau saya dah hibahkan, saya tak boleh batalkan ikut suka-suka kan, macam saya sebut tadi. Hanya kalau Azrul anak saya saja saya boleh batalkan, tapi kalau bukan tak boleh batal. Sedangkan penamaan hibah takaful, selagi you masih hidup, you boleh tukar. Azrul tiba-tiba lari keluar negara, duduk di Itali, buat apa saya nak bagi dia? Saya menambahkan orang lain. Jadi inilah dia perbezaan yang jelas takaful, hibah takaful dengan amanah hibah yang diamalkan di ASNB, di tabung haji, amanah raya dan sebagainya lah. Jadi kalau macam tu, mana lebih baik? Baiklah dibuat dengan hibah takaful ini, kan? Tapi kita akan jawab tu kemudian lah, nanti nampak bagaimana hibah takaful ni istimewa. Tapi kita teruskan soalan yang awal dulu tentang hibah harta biasa ni. Okey, soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, hibah rumah. Boleh hibah rumah dalam rumah keadaan ni masih bercagar ataupun dalam cagaran, Haji. Kalau tak boleh, ada ke cara lain, Haji? Okey. Jadi saya tunjukkan slide kat sini. Ada orang memang boleh buat benda ni. Kita hibah harta bercagar, penyelesaian kepada harta tanah yang masih dalam hutang. Itu satu iklan. Tentang hibah harta bercagar. Manakala sebelah tu adalah gagasan daripada sahabat saya hebat orang ni. Encik Nizam kita di Johor Bahru sana, ejen kita di sana, dia ni memang hebat tentang bahagian ni. Saya petiklah kata-kata dia. Harta yang nak dihibahkan mestilah bebas hutang, sempurna milik, dan ada harta lain untuk diwariskan, tidak menzalimi waris lain. Inilah konsep hibah di As-Salihin Trustee. Dia juga ejen As-Salihin Trustee. Jadi kat sini ada dua kaedah. Satu kata tak boleh, satu kata boleh. Masing-masing ada nas, masing-masing ada dalilnya. Jadi jawapan saya, kalau nak buat boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak buat pun tak apa. Sebab
saya nak bagi kalau tanya saya sendiri, saya tak galakkan buat hibah sebab dia ada masalah-masalah lain. Umpamanya yang paling mustahak sekali, tuan-tuan kena ingat bahawa bila rumah masih lagi dalam cagaran, bermaksud ada hak pemegang cagaran, pemegang gadaian di situ, bank. Ramai kita masa ambil loan dulu sign borang gadaian, borang 14A, lepas tu ada lampirannya. Dalam lampirannya itu kita telah mengaku janji bahawa kita tak boleh buat apa sebarang urusan tentang harta tentang rumah tu melainkan dengan kebenaran bank. Jadi kalau dapat kebenaran bank, boleh buat, tak ada masalah. Sebab kita masih berhutang lagi. Jadi itu tentang rumah. Jadi kita bandingkan rumah dengan kereta. Kalau kereta masih lagi ada hire purchase, macam mana kita nak buat hibah kereta yang masih lagi berhutang? Jadi saya selalu mencadangkan selesaikan hutang dulu. InsyaAllah kalau banyak saya dah buat kes sebenarnya diselesaikan hutang dulu. Selesai dah hutang dia, saya dah buat discharge baru kita buat dia punya hibah kepada siapa yang nak dihibahkan. Kalau masih bercagar lagi ni, ada peluang, ada potensi bahawa dia hanya akan dilaksanakan selepas kematian. Sebab hibah harta bercagar ni bersandarkan kepada ada MRT, ada ada takaful untuk menggantikan. Jadi bila meninggal dunia, takaful akan jelaskan hutang. Jadi kalau kita ikut dia punya susurnya, nanti hutang akan dijelaskan, barulah harta itu menjadi tidak bercagar. Kemudian kalau waris setuju, laksanakanlah hibah yang telah dibuat pada waktu harta tersebut bercagar terdahulu, dan laksanakanlah. Tapi ini proses yang panjanglah. Jadi boleh saja, tak ada masalah, boleh buat. Tapi berdasarkan kepada penganjurnya lah. Kalau penganjurnya kata tak ada masalah, ada dalil, teruskan. Saya tak ada halangan. Boleh saja, insyaAllah. Soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya je. Ya. Okey. Ni dah tulis. Saya tunggu baca. Ditulis hibah bercagar seperti wasiat Shopee dan letter of hibah loan rumah kerajaan LPPSA. Dari segi pelaksanaan undang-undang, adakah instrumen hibah bercagar rumah tersebut terus dilaksanakan pemilikannya kepada isteri, iaitu nama penerima hibah, melalui instrumen dokumen hibah bercagar tersebut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, boleh buat, tak ada masalah, tapi dia harus melalui proses lah. Bila dia dah meninggal dunia, nak tengok hartanya tu macam mana. Hartanya tu kalau termasuk sebagai ada wasiat, ambil probate, tak ada masalah. Kalau tidak, kena melalui proses pentadbiran dan harta ini dianggap sebagai telah dihibahkan, maka nanti waris-waris bersetuju supaya untuk meneruskan hibah itu kepada isteri, maka isteri dapatlah. Tapi saya nak tanya di saya sendiri. Katalah saya anak yang sulung, ayah saya dah buat hibah bercagar. Ayah saya dah aturkan semua sekali. Bila ayah saya meninggal dunia, saya pun kata saya sebagai anak yang sulung lelaki patutnya saya jadi pentadbir, tapi tiba-tiba saya tengok ayah saya telah hibahkan rumah dia kepada adik perempuan saya yang bongsu. Agak-agak saya setuju ke saya tak setuju? Saya boleh jawab pada tuan-tuan dan perempuan, saya tak setuju kan, sebab saya sangka saya ada hak. Jadi saya tak setuju lah, kenapa dihibahkan. Dia kata ikut sukalah, geran masih lagi atas nama ayah. Kat situlah perbalahan mungkin akan timbul, dan ambillah iktibar supaya tidak meninggalkan masalah sedemikian. Jadi tuan-tuan fikir sendiri, sebab tu saya tulis mentol sebelah tu, what you think. You think macam mana, you buat yang baik, yang terbaik lah untuk family. Yang bagusnya selesaikan hutang, cari jalan untuk selesaikan hutang. Lepas tu nak hibahkan kepada siapa, buatlah masa kita masih hidup lagi, insyaAllah. Soalan berikutnya, soalan yang ke-17. Soalan berikutnya je Okey, soalan ke-17. Mahkamah Sivil boleh override tak Mahkamah Syariah untuk takwa hibah bagi non-Muslim, Haji? Okey.
Soalan ini saya pun tak tahu saya confuse ke, yang bertanya confuse ke, tapi saya bagi jawapan dia seperti yang apa ni tuan-tuan nampak. Jadual ke-10, perenggan 13, kebal tidak boleh dicabar, saya tulis itu. Jadi jadual ke-10 berkaitan dengan hibah takaful. Hibah takaful, tuan-tuan sedia maklum bahawa orang non-Muslim pun boleh ambil takaful dan dia boleh hibahkan. Begitu juga orang Muslim boleh hibahkan kepada non-Muslim. Oleh kerana ia adalah berkaitan dengan perkara yang telah ditetapkan menurut undang-undang, iaitu IFSA, Islamic Financial Services Act 2013, ataupun dalam bahasa Melayu APKI, maka dia ikut hukum ni sajalah. Dia tak perlulah nak kena mahkamah syar'i. Mahkamah syar'i tak erti ia pun nak selesaikan IFSA ni, sebab IFSA ni mahkamah sivil saja. Jadi dia ikut sajalah apa yang ditetapkan. Malahan sebenarnya tak perlu pergi ke mahkamah sekalipun. Operator takaful bila dia terima claim dan dia tengok ia berkaitan orang bukan Islam, ambil takaful, bagi kepada orang bukan Islam, ambil takaful. Dia takkan nak pergi rujuk mahkamah. Dah hukum dah ada, undang-undang dah ada, IFSA, bagi saja, tak ada masalah. Jadi jawapannya, tak bolehlah mahkamah sivil, tak boleh override mahkamah syariah. Mahkamah syariah pun tak ada cerita tentang mahkamah takaful. Jadi takaful ikut IFSA saja pembahagiannya, seperti yang tertera dalam undang-undang jadual ke-10 akta tersebut. Tak ada kena-mengena dengan mahkamah. Soalan berikut. Saya rasa Haji, soalan ni sebenarnya dia punya intentionnya macam ni Haji. Untuk hujung-hujung takaful di luar sana tu, kira dia punya point of view, pandangannya adalah melihat dari segi konteks, kalau diorang close case takaful ni dengan prospek non-Muslim. Prospek non-Muslim ni, and then lepas tu dia taruh untuk penerima hibah. So bila penerima hibah ni, dia letakkan siapa-siapa, ataupun mungkin ibu bapa sendiri dan sebagainya sebagai penerima hibah. Dan benda ni mungkin adakah orang boleh challenge ke tak boleh challenge, sebab yang ambil takaful tu adalah non-Muslim. But apa yang Haji dah explain tu, kira maksudnya dekat sini irregardless lah siapa yang ambil, sebab kita mengikut akta berdasarkan pada IFSA 2013. So betul. Dekat situ penerima kira siapa dia kalau kita letak dalam konteks penerima hibah, dan dia boleh menerima secara penuh lah, keseluruhan. Betul. Keseluruhan, dan tidak boleh dicabar lah. Saya rasa betul je. Betul. Apa ni, Ustaz Azrul dah boleh ambil apa tempat saya dah lepas ni. InsyaAllah saya Haji lah mentor dia, Haji. Okey, kita ke soalan seterusnya, Haji. Ya, silakan. Okey. Ini pun antara persoalan yang hangat juga, Haji. Okay, saya rasa especially kepada pejuang-pejuang takaful kita ni, di mana sebelum adanya takaful dalam industri, mungkin saudara-saudara Muslim kita ambil polisi konvensional. Jadi atas niat di hati adalah untuk perlindungan. Okay. Tapi itulah, soalan ini akan diujarkan jugalah apa yang akan berlaku pada pampasan dia. Jadi silakan. Okey, apa akan berlaku pada pampasan polisi konvensional? Jadi bila kita cerita polisi konvensional, insurans konvensional, dia bukan IFSA lah, dia FSA saja. I tak ada. Jadi FSA. FSA ni Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Akta ni Akta 758. IFSA 759 FSA 758. Jadi kalau Google masuk, tulis Undang-Undang Malaysia Akta 758, dia keluar ni. Jadi jangan salah baca, ini untuk konvensional. Disebutkan di sini bahawa slide ni kata pembayaran polisi di bawah polisi hayat dan polisi kemalangan diri, Akta 67, Seksyen 130 dalam akta ni mengatakan ikut jadual 10 juga. Jadualnya sama tapi lain isi kandungannya. Dalam jadual 10, next slide tu saya tunjukkan. Next slide. Ada ya? Next slide ni ditunjukkan.
satu penamaan oleh pemunya polisi, ini perenggan kelima dalam jadual 10 tu, selain pemunya polisi beragama Islam. Dia kata, jadi sesuatu penamaan selain daripada orang Islamnya, hendaklah mewujudkan satu amanah atas penama bagi wang polisi yang dibayar jika dia bagi kepada suami atau isterinya, anaknya, atau jika tiada suami anak kepada ibu bapa yang masih hidup lah. Walau apa pun juga undang-undang yang bertulis bertentangan, dia kata satu pembayaran di bawah sub perenggan 1 atas tu tidak boleh menjadi sebahagian daripada harta pusaka pemunya polisi yang mati atau tertakluk pada hutangnya. Jadi ini ada statutory trust, tapi hanyalah kepada pemunya polisi, bukan Islam. Jadi orang Islamnya macam mana? Jadi akta ni dia terpakai pada bukan Islam. Jadi kalau Islam punya, maksudnya polisi yang dia ada, konvensional, akan jadi kekal sebagai ada penama. Apa penama tu? Cuba tengok. Slide yang berikutnya, undang-undang ni kata seorang penama selain daripada penama yang atas tu, dia kata hendaklah menerima wang polisi yang kena dibayar atas kematian pemunya sebagai wasi dan bukan sebagai beneficiary. Dan apa-apa pembayaran hendaklah menjadi sebahagian harta pusakanya dan hendaklah dilepaskan daripada liability. Perenggan 2 tu kata apa? 62, hendaklah membahagikan wang polisi dalam perjalanan pentadbiran harta pusaka pemunya polisi yang mati mengikut wasiat pemunya itu atau undang-undang berhubung dengan pembahagian harta pusaka. Jadi secara ringkasnya, polisi konvensional, Rafi Omar, kalau masih ada lagi, saya dah tak ada dah polisi konvensional, semua dah tukar jadi takaful, alhamdulillah. Tapi kalaulah ada lagi, maka dia menjadi pusaka saya. Walaupun saya ada letak penama, katalah dulu saya pernah berkenalan dengan Encik Muhammad Hakim bin Nurdin, saya letak dia sebagai penama saya. Saya meninggal dunia, maka bos hakim hanyalah akan jadi wasi untuk bahagikan mengikut hukum yang berkaitan dengan harta pusaka. Tuan-tuan kena ingat pula, ada satu fatwa yang dikeluarkan pada 21 hari bulan April 2011, lebih kurang 9 tahun yang lalu, ada satu fatwa dah keluar mengatakan bahawa hempasan polisi haian, insurans haian orang Muslim tidak boleh diwarisi. Yang boleh diwarisi hanyalah premium yang dibayarnya. Apa jadi? Dengan pampasannya, dia menjadi harta tak patuh syar'i, hendaklah dikembalikan kepada kepada Baitul Mal jika waris-warisnya bukan dari kalangan orang miskin. Tapi kalau waris-warisnya dari kalangan orang miskin, bolehlah digunakan pampasan itu untuk membantu menyelesaikan diri daripada kemiskinan. Tapi tuan-tuan jangan risau, jangan bimbang. Kalau ada orang dia kata saya dah ada polisi insurans dulu, saya dah ada. Tuan-tuan jangan jangan bimbang tentang tunjukkan kebaikan polisi yang baru. Warisan plusnya, anugerahnya dan sebagainya, apa benda itu, kita tunjukkan kebaikan yang baru. Jangan kita buruk-burukkan masalah insurans yang dia ada. Kita tunjuk walaupun dia dah ada insurans, tapi takaful ni lebih baik bagi dia, ada dia punya produk feature yang lebih istimewa, kita tunjukkan benda yang macam tu, bagi dia percaya pada produk, bukan dia masih lagi bergantung kepada polisi insurans hayat yang dia sedia adalah. Tunjukkan feature yang baru ni yang lebih istimewa ni, macam-macam. Ada COVID pun dah siap, ada perlindungan automatik dan sebagainya kan. Semua ni yang menjadi kita punya cara untuk push takaful. Dia tentang dia punya insurans lama tu, kita biarkan sajalah, jangan kita ulas panjang-panjang, nanti menjadikan dihalau kita kalau dia perlu rumah dia pula. Jadi itu jawapan pada soalan 31. Saya harap jelas. Ya, soalan berikutnya.
Soalan berikutnya yang ni tadi. Okey, boleh ke takaful dihibahkan kepada institusi seperti pusat tahfiz, pusat-pusat pengajian pondok dan sebagainya? Oh, ada satu soalan nombor 1 tu miss selepas apa ni soalan 31 tu ada soalan dia. Itu memang tak masuk apa ni Rul? Ya, ada tak? Oh, dia memang dibuang lah. Tapi soalan tu ada di dalam slide saya. Ada tak dalam ni? Tak ada. Yang gambar awak dengan apa ni? Dia kemudian okey. Jadi kita patah balik soalan apa ni? Bolehkah takaful dengan Cik Akil ayat. Okey, boleh ke takaful dihibahkan kepada institusi seperti pusat tahfiz? Ni dua soalan nombor 2 dan soalan nombor 7 kan. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan, bagus soalan ni. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya apa ni soalan ni lama dah berlega-lega. Kita dah apa ni jawab lama, tapi ini bertulis lah. Jadi apa ni saya nak bagi jawapan bertulis berdasarkan kepada jadual 10. Jadual 10 dengan jelas menunjukkan bahawa dalam kuasa membuat penamaan ditulis sini perenggan yang kedua dia kata peserta takaful yang telah mencapai umur 16 tahun boleh menamakan individu. Saya underline individu. Betul? Ada keluar underline individu. Jadi di sini maksudnya kalau nak buat hibah takaful hanya kepada individu. Dia buat kepada individu sebagai seorang beneficiary di bawah hibah bersyarat dengan memberitahu kepada pengendali takaful secara bertulis mengenai nama, tarikh lahir, nombor kad pengenalan pendaftaran negara atau nombor sijil kelahiran dan alamat penama. Jadi pusat-pusat tahfiz dia tak ada tarikh lahir macam yang dimaksudkan di sinilah sebab ia merujuk kepada individu. Oleh sebab itu tak boleh buat hibah takaful kepada pusat tahfiz, pusat-pusat pengajian pondok dan sebagainya. Kalau nak bagi juga, bagi kepada pengetua dia, bagi kepada penganjur dia, ustaznya, boleh. Pasal ustaz tu individu. Kita nak bagi pada pondok tu, kita bagi pada dia punya mursyid dia lah, guru dia. Kita namakanlah dia sebagai penerima hibah. Harap-harap nanti bila kita dah tak ada, dia ambil lah duit tu nanti, digunakanlah untuk perkembangan pondok dia insya-Allah. Ustaz-ustaz yang kita yakini hebat ni apa semua memerlukan bantuan. Jadi masa kita ada duit, kita bagilah sikit-sikit. Masa kita dah tak ada nanti, kita harapkan takaful yang kita tinggalkan, yang kita hibahkan kepadanya, dia boleh gunakan untuk sedekah jariah kita secara berterusan kepada pusat tahfiz, pengajian pondok dan sebagainya. Okey, soalan berikutnya tuan. Okey, soalan berikutnya Haji. Okey. Bagaimana jika pembahagian hibah takaful warisan sekiranya beristeri lebih daripada satu? Jadi samalah juga berdasarkan pada undang-undang. Dia kat sini dia bukan sebut beristeri tau, dia tulis beristeri. Beristeri nampak tu dia jangan. Jadi dia tulis beristeri. Saya faham beristeri lah. Jadi beristeri tu betul lah. Isteri ke? Tu dia beristeri lah. Maksudnya 3 lah. Pasal sebenarnya dia dah tahu kalau beristeri tu betul lah. Iswan, istu, isteri. Kan? Jadi tadi berlebih dari satu, dia boleh namakan. Ditulis ni dalam dibenarkan, tak ada masalah. Suatu penamaan yang dibuat di bawah perenggan 1, dikata boleh dibuat kepada satu orang atau beberapa orang. Tak ada masalah. Dan jika terdapat lebih daripada seorang penama, peserta takaful itu boleh mengarahkan bahagian. Dia boleh letak 50-50. Kalau dia tak letak 50-50, tetap pengendali takaful hendaklah membayar bahagian yang sama banyak kepada penamaan itu. Kalau dia beristeri 3, dia boleh letak isteri pertama 40, lepas tu 30-30. Dia boleh letak macam tu. Tapi kalau dia tak letak, dia beristeri 3, letak 3 nama isterinya. Kak Tipah, lepas tu berapa isteri Abang Jamil? 3 bukan? Latifah. Latifah lagi seorang. Kak Ani dengan dia lah. Jadi 3 tu dia letak, tapi dia tak letak bahagian. Maka bahagian ni dianggap 33.3%. Macam itulah. Jadi undang-undang benarkan, tak ada masalah.
boleh dibuat. Inilah apa ni istimewanya peluang untuk kita menamakan ketiga-tiga atau keempat sekalipun. Kalau keempat dinamakan 25% seorang kalau dia tak bahagian. Soalan berikutnya. Ini pun antara soalan-soalan yang Istimewa Kak Haji. Memang selalu ditanyakan Haji. Ya, betul. Ya, soalan yang ketiga kan. Tapi betul. Soalan nombor 3, kalau suami isteri ambil kros hibah takaful dan mereka ada anak bawah 18 tahun, dua-dua meninggal dunia serentak, mungkin dalam kemalangan, apa yang berlaku kepada kedua-dua hibah tersebut? Jadi slide saya tunjukkan gambar akta tu. Terbalik akta tu keluar ni. Akta tu tak boleh diserigat, akta tu entah macam mana jadi terbalik, tak tahulah. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 nampak terbalik. Tapi yang tak terbaliknya lah gambar Piramli dalam cerita Doremi. Siapa mati dulu? Ya, betul. Mina ke Do mati dulu. Kalau you masuk YouTube, you carilah siapa mati dulu. Mina ke Do, nanti nampak dalam ni. Dua-duanya berebut nak mati dulu sebab nak selesaikan hutang. Jadi saya masukkan siapa mati dulu ni sebenarnya mustahak untuk tuan dan perempuan tahu bahawa kalau suami isteri meninggal dalam kemalangan, sijil kematian pada dalam keadaan biasa dia akan letak suami mati dulu. Kalau dia tak tahu lah waktu mati, dia tak tahu waktu mati, dia akan letak suami mati dulu. Sebab begitulah, suami memang mati dulu. Research memang kata orang lelaki mati dulu daripada orang perempuan. Tapi kalau betul isteri mati dulu, maka sijil kematian akan menulis isteri mati pukul 11.59 20 second. Lepas tu suaminya masih hidup lagi. 3 hari kemudian mati. Maka suami mati kemudian. Tapi kalau mati serentak, biasanya suami mati dulu. Maka apa jadi? Dia kata suatu penamaan hendaklah terbatal atas kematian penama itu. Jadi siapa mati dulu? Kalau suami mati dulu, maka penamaan hibah suami kepada isteri batal lah. Kalau isteri mati dulu, hibah dia kepada suaminya batal lah. Sebab undang-undang ni, pembatalan penamaan section perenggan 4 ni kata satu penamaan hendaklah terbatal. Perenggan 4 bukan S4, P4. Atas kematian penama itu, jika terdapat lebih daripada kematian semasa tempoh hayat peserta. Jadi peserta masih hidup, siapa mati dulu batal. Jadi next slide saya tunjukkan. Jika seorang penama mati selepas kematian peserta, itu lain lah. Maka manfaat takaful itu sepatutnya boleh dibayar kepada harta pusaka sebagai harta pusaka si mati ataupun sebagai pusaka penama. Jadi saya bagi contoh, suami mati dulu, hibah dia kepada isteri akan dibayar sebab suami mati dulu. Betul? Suami mati dulu, maka hibah kena bayarlah, manfaat takaful kena bayar. Nak bayar kepada isteri, isteri dah meninggal dunia. Betul. Maka isteri dah meninggal dunia, maka kita ambil 1 juta lah, senang. 1 juta dengan 500,000 boleh ya, nampakkan beza. Suami hibahkan kepada isteri 1 juta, isteri hibahkan pada suami 0.5 juta. Suami mati dulu, 1 juta tu patutnya dibayar kepada isteri. Tapi sekarang isteri pun mati. Kemudian 3-4 minit ataupun 3-4 saat kemudian, maka 1 juta itu menjadi pusaka isteri. Sebab tu, maka harus dituntut oleh waris-waris isteri tadi itulah. Yang 500,000 yang isteri hibahkan kepada suami, sebab suami mati dulu, maka dia jadi pusaka isteri juga.
Jadi sekarang ini isteri itu sebenarnya meninggal dunia meninggalkan 1.5 juta pusaka yang harus dituntut oleh waris-warisnya. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Hukum jelas menunjukkan bagaimana ia harus direncanakan, harus diaturkan. Cuma masalah lepas itulah waris-waris kena tahu bahawa dia kena ambil surat kuasa untuk tuntut. Sebab syarikat takaful tidak akan hantar manfaat takaful yang dalam jadi harta pusaka itu ke kubur arwah, tapi dia simpan. Jadi waris-waris kena tuntut. Nak buat tuntutan tu kena buat urusan harta pusaka, kena cari lawyer lah, insyaAllah. Lawyer boleh bantu. Soalan berikutnya, Tuan. Okey. Soalan ni istimewa, soalan nombor 8. Betul? Betul, Ji. Ini yang tanya pun istimewa lah. Dia kata dalam Akta 759 IFSA, muka surat 290, dia bagi muka surat clause 92 menyatakan bahawa sekiranya jumlah manfaat takaful melebihi RM50,000, hendaklah dibayar kepada pemegang amanah raya atau trustee yang dilantik oleh peserta takaful itu sendiri. Adakah clause ini menjelaskan bahawa jika si mati tiada buat sebarang trustee semasa hidup, segala duit hibah yang ditinggalkan akan melalui proses faraid? Jika ia bermaksud boleh dituntut oleh pihak yang ada bahagian dalam faraid. Jadi jawapannya tidak. Harta, okey. Tadi saya tunjukkanlah. Saya tinggalkan 1 juta. Kemudian tak ada dan isteri saya pun mati serentak. Saya tinggalkan pada anak-anak. Sepatutnya kalau isteri saya masih hidup, 1 juta yang saya tinggalkan anak-anak tu akan dibayar kepada isteri saya lah sebagai ibu kepada anak-anak. Tapi sekarang dia pun tak ada, maka harus dibayar kepada penjaga yang sah. Tuan-tuan dan perempuan jangan bimbang, penjaga yang sah ni hanya akan ditentukan oleh mahkamah, barulah jadi sah. Jadi duit ni 1 juta, 50,000 akan diberikan kepada penjaga yang sah dahulu. 950,000 akan dihantar ke amanah raya ataupun syarikat pemegang amanah yang kita lantik sendiri. Kalau tak lantik, dia automatik akan pergi kepada amanah raya. Masa pergi ke amanah raya tu, duit tu bukan duit pusaka. Duit itu adalah untuk duit budak-budak. Jadi keperluan mereka hendaklah dibayar daripada duit 950,000 tu. Dia tak sedikit pun jadi pusaka. Sebab kalau pusaka, orang lain boleh tuntut, mesti dibahagikan pula menurut hukum faraid, nak selesaikan hutang. Tidak. Ini duit amanah namanya, bukan duit pusaka, maka tak ada faraid kat situ. Jangan bimbang, tak ada masalah. Ya. Jadi ini jelas, jika lebih daripada 50,000 bayar kepada amanah raya atau syarikat pemegang amanah. Jadi penjaga yang sah tu boleh minta lah daripada amanah raya ataupun syarikat pemegang amanah tu macam mana cara nak gunakan untuk keperluan anak-anak tu. Jadi dia tidak sekali-kali menjadi harta pusaka dan tidak perlu melalui faraid. InsyaAllah. Next. Okey, Haji. Next, Haji. Alright. Soalan 15 dan soalan yang ke-10. Lebih kurang sama. Dia kata, adakah non-Muslim boleh guna duit hibah ini sama macam orang Islam? Jawapannya boleh. Maksudnya orang lain tak boleh ambil untuk bayar hutang dan sebagainya. Jadi betul. Lepas tu soalan nombor 10, bagaimanakah keadaan apabila bukan Muslim mempunyai tinggalan hibah takaful? Adakah juga tertakluk kepada tempoh 2 minggu untuk payout? Jadi hukumnya jelas. Saya dah masuk sini, jadual ke-10 perenggan 3 dan jadual ke-13, jadual yang sama perenggan 13. Saya bacakan perenggan 3 ni supaya tuan-tuan nampak jelas. Perenggan 3 sub perenggan 2, suatu penamaan oleh peserta takaful bagi seorang penama untuk menjadi beneficiary hibah bersyarat, hendaklah walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis memindahkan pemilikan manfaat takaful yang kena dibayar itu kepada penama atas kematian peserta, dan manfaat takaful sedemikian yang dipindahkan tidak menjadi sebahagian daripada harta pusaka peserta takaful yang mati itu atau tertakluk pada hutangnya. Maksudnya di sini creditors free, creditors proof, tak ada masalah, bagi terus kepada siapa yang dinamakan. Jadi orang yang bertanya soalan 15 dan soalan 10 ni, saya cadangkan
Kalau dia tak tahu kepada siapa nak dihibahkan, dia boleh hibahkan kepada Azrul, Rahman dan saya. Jadi tak ada masalah. Kami semua akan dapat sebab undang-undang ni kebal seperti mana Perenggan 13 Sat Perenggan 2 kata undang-undang ini hendaklah mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh walaupun apa yang berkaitan dengannya yang bertentangan dengan hukum dengan hal-hal berkenaan dengan probit pentadbiran pembahagian pelupasan harta pusaka. Jadi jangan bimbang, inilah keistimewaannya. Maksudnya seorang bukan Muslim boleh ambil takaful dan dia boleh hibahkan kepada siapa sahaja, dan siapa yang dihibahkan itu bukanlah wasi yang kena menyelesaikan hutang dan sebagainya seperti dalam FSA section Perenggan 6 tadi tu, tapi dia ni ikut hukum takaful. So ikut membezakan antara insurans hayat dengan takaful pada hayat ni. Siapa yang dinamakan sebagai penerima hibah dia dapat keseluruhannya. Next. Okey, next lagi. Soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya yang ke-32 ni. 32? Ya. Oh, okey. Baik. Bagaimana sekiranya kita ingin memberikan hibah atas nama company bisnes? Adakah prosedur sama dan bagaimana nak menentukan seorang itu sebagai pemegang amanah? Jadi tadi saya dah terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya boleh bagikan kepada individu. Jadi kalau kita nak bagi kepada company, maksudnya kita bagikan kepada shareholder company itulah maksudnya. Ya. Jadi kalau kita nak bagi kepada company, nak bagi kepada tahfiz, ini atas nama company bisnes lah, bukan pada nama individu, maka sebenarnya boleh dibuat. Ada Perenggan 7 dia kata manfaat boleh diserahhakkan. Serahhakkan maksudnya boleh di absolute assignment. Boleh buat, tak ada masalah. Dalam undang-undang takaful boleh buat wasi, boleh buat hibah dan boleh buat absolute assignment. Ada Perenggan 7 kata walau apa pun peneramaan di bawah Perenggan 2, jika manfaat takaful secara keseluruhan atau sebahagiannya telah disandarkan sebagai cagaran atau diserahhakkan absolutely assigned, maka kepada siapa atau pemegang serah hak itu hendaklah mendapat keutamaan ke atas tuntutan penama. Maksudnya kalau dah absolutely assigned kepada syarikat, maka syarikatlah akan menjadi penerima manfaat takaful itu. Jadi boleh dibuat, tak ada masalah. Jadi kalau kita nak lantik pemegang amanah, maka kita serahkanlah hak kepada pemegang amanah dan kita buatlah surat ikatan pemegang amanah, surat ikatan amanah dengan pemegang amanah tu kita letakkan bagaimana manfaat itu nanti akan digunakan. Itulah skim perkhidmatan baru yang telah diperkenalkan oleh PRU. Saya yakin ini perlu mendapatkan penerangan yang lebih lanjut lagi oleh syarikat, oleh pihak pengurusan kepada ejen-ejen tentang apa yang dikatakan sebagai amanah takaful. Jadi ada skim perkhidmatan itu dan pemegang amanah telah dicadangkan bagaimana cara prosesnya semua ada. Itu atas sikit lagi daripada hibah takaful, iaitu amanah takaful, lantik pemegang amanah, serah hak absolutely assign kepada pemegang amanah tersebut. Jadi saya ingat itu buat sementara ni itulah sandaran kepada jawapan kepada soalan tu, dan nanti saya yakin pihak manajemen akan terangkan lebih lanjut di masa-masa yang akan datang tentang perkhidmatan terbaru yang disediakan. Silakan. Soalan berikutnya. Okey. Soalan terakhir ni. Belum. Soalan 33. Ya, betul je. Soalan 33 ni tadi yang disebutkan bos Rahman Mansur tadi dah terang berkenaan dengan REO. REO ni hebat ni. Dia ada kolom untuk nomination diisi oleh klien. Bagaimana sekiranya klien meninggal semasa, saya ingatkan dia meninggal SMSS. Rupanya dia meninggal semasa MCO. Dia perlu dibahagi semasa MCO. Jadi dia perlu dibahagikan menurut faraid lah kan.
Jadi adakah kaedah yang boleh digunakan bersama dengan submission REO ni? Saya faham soalan ni sebab telah dibincangkan sebelum ini. Masa buat submission pakai online dan sebagainya, tak boleh nak buat penamaan sebab penamaan tu perlukan saksi kan. Jadi dia tak submit lah, tak ada submit. Jadi saya nak kongsikan jawapannya dengan tuan-tuan perempuan tu. Cuba baca perenggan 2 dalam jadual 10. Dia kata peserta takaful macam kita sebut tadi yang telah mencapai umur 16 tahun boleh menamakan individu. Jadi dia boleh menamakan bagaimana cara dalam silap dia tulis patutnya A yang B tu. B tu dia kata sekiranya sijil takaful telah dikeluarkan, dia boleh buat kemudian. Dia boleh buat secara bertulis. Jadi boleh buatlah, kalau tak ada borang pun tulislah, hantar surat. Jadi ni peranan ejen-ejen lah. Saya minta para leader sekalian device satu mekanisme lah macam mana cara bincang dengan syarikat supaya walaupun tak boleh sign atas iPad tu, cari jalan macam mana boleh download borang tu, minta klien sign, lepas tu submit lah fax ke dan sebagainya. Sebab menurut Sat Perenggan 4, dia kata pengendali takaful blessing hendaklah mempamerkan secara ketara dalam borang penamaan bahawa peserta boleh buat macam ni. Dia bini buat, tapi dia kata apa? Ini 4. Dia mesti beritahu. Jadi kena beritahu lah. Kalau tak beritahu macam mana borang? Next slide yang berikutnya saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Ni. Kalau tak beritahu, ini tadi yang saya sebut beritahu. Kalau tak beritahu macam mana? Cuba tengok next slide. Nanti saya nanti tuan-tuan dan perempuan akan dikongsikan dengan slide ni insya-Allah ni. Sebenarnya boleh saja, boleh email lah, nampak ni siapa dah jawab, dia Audin dah cakap boleh email saja. Kalau tak ada isi dalam dalam iPad dan sebagainya, tak boleh. Kegagalan mematuhi Sat Perenggan 4 tidak menjejaskan kesahan penamaan itu. Sekiranya dibuktikan sebaliknya bahawa penamaan itu telah dibuat oleh peserta takaful itu dan diberikan kepada pengendali takaful blessing. Jadi mesti kita tak boleh masuk dalam iPad, kita mesti boleh buat sesuatu, download dan hantar. Jadi insya-Allah CEO PBTB pun senyum, tak ada masalah. Undang-undang kata asal diberitahu. Macam mana cara beritahu? Email boleh, kan, fax boleh dan sebagainya. Ejen kena ambil tanggungjawab lah. Mesti bekerja keras untuk membantu supaya satu penamaan hibah hendaklah dibuat. Takut-takut lah, tak sempat. Tapi kalau tak sempat, jadi masalah. Namun kena buat benda ni. Kalau tak ada dalam borang, pakai cara lah. Tulislah saya dengan ini, hantar surat panjang, hantar video ke apa ke dan sebagainya dengan syarat ada saksi. Saya harapkan ini tidak menjadi sebarang alasan untuk kita tak submit. Kita kena berusaha keras. Ada undang-undang pun dah sebut dah, janji ada bukti bahawa ia telah dibuat. InsyaAllah kalau ada masalah di masa akan datang, nanti saya yakin ini akan dapat diselesaikan dengan peraturan-peraturan sedia ada lah, insyaAllah. Itu soalan yang terakhir kan? Ji. Kan? Ya. Ji. Saya, Cik Man. Okey, saya nak tambah sikit Haji apa yang Haji terangkan tadi tu. Betul. Maknanya kalau mengikut jadual IFSA ni telah dinyatakan dengan jelas tentang bagaimana proses nomination ini boleh dibuat, ya. Ya. Okey, sebagai penambahan untuk semua ejen. Okey, dalam proses masa kita dalam MCO ni, pertama macam Haji cakap tadi tu betul lah, kita boleh bagi borang itu melalui email kepada klien-klien kita. Jangan submit semasa proposal. Selepas ianya telah di-accept, telah di-capture, telah di-comments, kemudian customer anda sendiri kena email kepada PRUBSN Takaful dengan menggunakan email yang dia guna pakai semasa dia memaklumkan sijil itu pada peringkat awal. Jadi semua ejen faham kan, semasa REO itu digunakan, diorang akan dapat email kan.
email acknowledgement daripada pihak syarikat melalui PRUBSN REO, betul? So katalah contoh PRUBSN REO tu hantar email kepada saya. Email saya tu adalah rahman.mansur@gmail.com. Maka saya, bila saya nak buat nomination hibah, orang yang saya dah ada tu, yang telah saya tandatangani dan juga ditandatangani oleh saksi. Saksi itu mestilah ejen, ya, tak boleh saksi itu penerima hibah. Saya kena emailkan balik orang itu kepada PRUBSN dengan menggunakan email saya tadi tu, rahman.gmail.com sebagai bukti. Maknanya itu adalah bukti yang terdekat untuk mengesahkan bahawa saya buat nomination melalui saya sendiri adalah orang yang sebenarnya buat nomination hibah itu. Okey? So gunakan proses ini. Ini dari sudut operation lah je, saya tambah. Ya, baik, terima kasih. Saya agak pun dah ada. Tu hari masih kita bincang, belum ada lagi. Ni yang tawan terbaru. tu. Ya, terima kasih bos. Lepas tengkuk saya. Soalan yang berikutnya lah. Ada lagi ke? Tak ada. Saya ingat habis dah kot. Cukup time dah kita ni. Ada Azrul? Soalan kira dari segi konteks yang dikongsikan oleh Haji di dalam slide ni kira dah habis lah Haji. Ya. Yeah. Okay. So tuan-tuan dan puan sekalian, saya bagi kesimpulan kan kepada soalan. Saya nak tunjukkan bahawa kalau ambil yang terakhir ni, kesimpulannya mudah saja. You buat hibah takaful, dia bukan pusaka, tiada faraid. Yang kuning tu. Kuning tu terus idea dia senang saja. Kalau buat hibah takaful, dia ada faraid, maksudnya terus bahagi saja. Saya harapkan kesimpulan saya ini memberi manfaat untuk senang tuan-tuan dan perempuan ingat sampai bila-bila. Jadi kalau dah habis, tak ada soalan lagi ke? Jadi soalan bertulis tak ada lagi tuan? Tak ada, dah habis dah Haji. Alhamdulillah. Okay, so dari segi soalan yang bertulis dalam slide tu kita dah habis, alhamdulillah. Tapi ada kita nak berhenti berapa tuan? 12.30 ke? Lebih kurang 12.30 lagi. Sila. Okay, so kepada para penonton sekalian, alhamdulillah lebih kurang dalam 30 soalan kita terjawab pada pagi ini tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah. So selain daripada itu, mungkin ada di antara anda yang ada additional question ataupun soalan, boleh sendkan ke chat group sekarang. Okay, so saya akan pick up beberapa soalan dekat situ. So it's a first come first serve basis, sebab kita juga ingin menghormati kepada sahabat-sahabat kita yang ada kat dalam ni, pada dekat 12.30 ni kan, mungkin nak ke dapur masak dan sebagainya. Alright, so saya akan pick up dari situ. Okay, so sampai-sampai tu Haji, ada satu soalan ni saya nak nikan kepada Haji ya. Sila. Haji. Okay. Boleh. So ini daripada saudara Faris No yang berada bersama kita pada pagi ini Haji. Okay, soalan tambahan ni kepada Haji iaitu kalau anak itu hasil kandungan ibu tumpang Haji, so siapakah waris ibu kepada anak kandung tersebut? Siapa yang dikategorikan sebagai waris kepada waris ibu kepada anak kandungan itu? Ini anak tumpang. Ni saya status dia ibu tumpang tu ibu ke tidak lah maksudnya kan? Ya, so ibu tumpang ni ada kalau ibu tumpang tu dianggap sebagai ibu menurut hukum fiqah. Ya, setakat ni saya belum ramai jumpa ibu tumpang lah. Kes ni terpinggir. Tapi hebat legend Faris ni, dia jumpa pula ibu tumpang. Saya ada kawan nama Mat Tumpang. Dia ni Mat Tumpang ni, dia hebat nama dia. Dia kata nama dia Melayu, orang putih, Cina. Mat Tumpang, dia kata. Mat Tumpang. Dia dinamakan Mat Tumpang sebab dia dilahirkan tumpang rumah ustaz. Tapi kalau ibu tumpang ni, maksudnya embrio ni dikandung oleh ibu ni. Betul tak? Ya, dikandung oleh ibu. Ibu ni lah yang mengandungkan, tapi dia bukan ibu sebenar. Ibu sebenarnya lain.
sebab benihnya datang daripada ibu lain, seorang ibu lain, dan itu suami benih ayah dan benih daripada dia tumpang saja. Tuan-tuan pernah ingat cerita tentang Michael Jackson. Michael Jackson pun tumpangkan anaknya kan? Tahu kan, anak Michael Jackson melalui ibu tumpang. Jadi bukan isteri, dia tumpang saja. Maka dalam keadaan sedemikian, ibu tumpang itu tidak dianggap sebagai ibu kepada anak tersebut. Itu di negeri barat lah, Amerika, Michael Jackson. Tapi saya minta maaf lah, di Malaysia ni saya tak pernah jumpa lagi ibu tumpang. Jadi saya pun tak tahu hukum syaraknya yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa, sama ada ibu tumpang itu adalah ibu kepada anak. Kalau dia bukan ibu, maka tak dapat. Sama seperti tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini boleh dikiaskanlah dengan susuan. Ibu susuan tidak dianggap sebagai waris. Ada hubungan faraid, tak ada. Walaupun ibu susuan hanya tak boleh dinikahi, dia tidak boleh tak ada masalah dengan wuduk dan sebagainya. Tak ada masalah batal wuduk dan sebagainya. Tapi aurat tak boleh, tetap tak boleh. Dan ibu tumpang tu ibu susuan tu meninggal dunia, anak susuan tak dapat. Jadi dia tu perkataannya kandung di situ, mesti ibu kandung lah. Jadi kalau dia tumpang saja, kalau berdasarkan pada kias macam tu, tapi saya tak tahu apa hukum yang sebenarnya. Kalau dikata ibu tumpang adalah ibu, maka dia dapat lah. Kalau tidak dianggap sebagai ibu, tak ada. Anak susuan tak mewarisi ibu susuan pun tak mewarisi anak susuan. Itu hukumnya. Sama macam angkat lah. Kalau dianggap ibu tumpang itu sebagai angkat, maka mak angkat atau bapa angkat tidak mewarisi dalam faraid. Jadi kalau Faris sayangkan pada ibu tumpang dia, Faris kena ambil takaful dan hibahkan kepada ibu tumpangnya. Saya pun nak tumpang sikit lah. Jadilah saya bapa tumpang. Jadi saya harap Faris faham apa ni jawapan yang saya berikan. Harapkan dia tidak terkeliru di situlah. Dapatkan dulu kaedah. Bapa tumpang saya tak tahu. Okay, soalan berikutnya. Ada lagi 6 minit kita selesaikan, insyaAllah. Alright, soalan berikut kalau ada lah. Ada. Okey, setakat ni saya tak ni. Okey. Haji, soalan berikutnya yang kata, jika hibah takaful boleh diberikan kepada non-Muslim, adakah hibah amanah juga boleh diberikan? Okey, bagus. Hibah takaful boleh bagi orang Islam ambil bagi pada non-Muslim, betul? Ya, betul. Orang bukan Islam bagi pada Muslim, itu hibah takaful. Ya. Tak ada masalah. Tapi hibah amanah tak boleh. Hibah amanah tak boleh. Hibah amanah orang Islam bagi kepada orang Islam juga. Orang bukan Islam bagi kepada orang Islam, dia tak dianggap sebagai hibah, dianggap sebagai peristiharan amanah saja, bagi saja. Jadi bila kita cerita hibah ni, kita berkaitan hukum. Kenapa? Sebab hibah ini maksudnya bagi tanpa sebarang bayaran, bagi saja tanpa sebarang balasan. Jadi hibah takaful, non-Muslim boleh bagi kepada Muslim, Muslim boleh bagi kepada non-Muslim sebab ada undang-undang dia. Tapi kalau saya nak hibahkan kepada bapa saya yang belum Islam misalnya, kita tak sebut itu hibah lah, kita bagi je lah. Jadi bagi orang Islam boleh bagi kepada non-Muslim, tapi hibah amanah tak boleh. Hibah amanah dilaksanakan di SMP, di tabung haji,
maka dia bercanggah dengan hukum syarak sebab dia kata hibah tu antara Islam dengan Islam saja. Tapi kalau saya seorang Muslim, mak ayah saya belum Muslim, saya nak bagi, saya tak payah sebut hibah, saya bagi je lah. Bapak saya nak bagi pada saya, dia bukan Islam, dia nak bagi pada saya, dia bagi sajalah, kita tak anggap itu sebagai hibah. Itu pemberian, dia panggil gift lah. Jadi hibah ni dia ada, pasal hibah ni dia kena ada rukun-rukun dia tertentu lah. Walaupun Islam itu bukan sebagai salah satu syarat, tapi nanti tentang akad dan sebagainya. Kalau nak buat boleh, terus saja, tak payah pakai amanah-amanah ni, terus saja. Kalau tidak, terus amanahkan. Orang bukan Islam, katalah orang Islam, dia nak amanah, dia nak bagi kepada, kata Mary di Souza, nak bagi kepada rumah tahfiz yang dia suka sangat, tak jauh daripada rumah dia. Okey. Dia terus bagikan duit dia tu kepada pemegang amanah, atau dia bagikan terus pada rumah tahfiz tu, tak payah nak sebut ini hibah dan sebagainya. Jadi dia kalau nak bagi kepada rumah tahfiz tu, dia bagi saja, is a gift. Kalau dia nak suruh pemegang amanah simpan, itu dipanggil amanah saja, dia tak ada terkait lah. Sebab hibah amanah ni adalah dipanggil mekanisme syarak. Jadi SOP dia berbeza-beza. Jadi saya ingat dia tak ada masalah. Kalau orang bukan Islam nak buat, nak bagi saja gift, nak bagi saja amanah, boleh datang jumpa saya, insya-Allah saya tolong selesaikan. Okey Haji, boleh saya nak minta peserta kita seorang ni untuk mengajukan soalan sendiri. Okey, sebab rasanya dari segi percakapan tu lagi senang kita memahami lah. Boleh saya jemput saudari Ainul Marziah untuk unlock anda punya mikrofon dan bertanyakan soalan sendiri kepada Haji Rafiq Omar. Sila. Boleh Pak Ainul? Masih berada. Co-host kena unmute je lah. Okey, kalau macam tu tak apa. Saya tanyakan sendirilah Haji. Apa dia? Okey Haji, sekiranya ejen baru saja terima form nomination dari klien. Okey. Pada hari ejen tu mati. So ejen tu dia terima form nomination ni daripada klien sebab dia dah kata klien ni dah ambil dah lah sertifikat takaful ni. Okay, tapi dia tak buat lagi nomination. Lepas itu baru dia buat nomination, bagi kepada ejen, dia bagi pada hari cuti, hari Sabtu. Okey. Ya. Silakan saudari. Ya, okey, Assalamualaikum Haji Rafiq. Terima kasih Cik Azrul. Sama. Okey, saya nak tanya sebab benda ni berlaku dalam agensi saya. Okey, klien ejen saya ni dia meninggal, dia buat tugasan Warisan Plus pada bulan 12 tahun lepas. And then meninggal di kemalangan pada awal bulan 2 tahun ni. Yang mana sebelum dia meninggal, dia baru saja bagi form yang dia dah complete isi pada ejen. Tetapi masa tu waktu cuti, so ejen tak sempat, ejen baru kan, so dia tak sempat untuk hantar pada di branch. So hari Isnin tu baru niatnya mau hantar lah. Tapi hari Ahad tu dah meninggal klien tersebut. Saya nak tanya, valid tak penama hibah tu di form tersebut? Bila dia buat, you sebut dia ambil, dia tapi dia tak sebut Senin ke bila ke, dia buat penamaan tu pada hari Senin ke hari Sabtu ke Ahad ke, tarikhnya bila dia ambil? Hari Sabtu. Sabtu bila semalam? Katakanlah kira macam hari ni Sabtu dia dah isi borang penamaan bagi kepada ejen. Niat jadi sebab office tak buka lagi, so hari Isnin nak hantar kepada company. Tapi dia mati hari Ahad. Ahad dia meninggal lagi. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah kalau bab macam tu. Maksudnya dia dah buat penamaan dia, ada saksi dan sebagainya. Itu ejen tu lah gigil sekarang ni, sampai sekarang gigil kot pasal tak serah kan.
kesudahannya serah kan tidak? Kalau kesudahannya diserahkan, tak ada masalah. Maksudnya penamaan telah dibuat secara bertulis seperti yang undang-undang kata, dah hantar dan sebagainya. Tapi biasalah claim department kan, claim department tu jangan tanya saya lah, itu sebenarnya bukan itu bukan bidang kuasa saya kan. Saya cakap ya claim department cakap B lalu kan, dia tak mau bayar juga, nak kata macam mana kan. Tapi kalau betul-betul tak nak bayar juga, insyaAllah saya bantu, kita boleh ambil satu kes, tak ada masalah. Tapi sebenarnya patutnya akan dibayarlah nanti perlahan-lahan. Jangan bimbang. Cuma saya yakin ejen tu jangan buat lagi lah macam tu. Cari jalan macam mana lepas ni, tanya leader macam mana nak selesaikan. Tapi mujulah dengan ROE ni lebih mudah daripada yang telah lalu. Saya ingat saya jawablah soalan tu. Saya rasa berdasarkan masa pun kita dah kesibukan masa sekarang ni, Haji. So kalau ada yang soalan yang lain-lain tu kita akan kumpulkan juga dan kita compilkan sekali di dalam slide yang kita dah buat ni bersama-sama, ya Haji. Boleh ya? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, so tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita dalam konteks sesi pada pagi ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah ke penghujung rancangannya, tuan-tuan dan puan. So semoga segala ilmu yang dikongsikan pada hari ini dalam kita panggil ambang Ramadan Al-Mubarak, semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua, sedikit pengetahuan dan juga ilmu yang boleh kita aplikasikan sepanjang tempoh ber-PKP ini, insyaAllah. Dan juga of course dalam kita nak masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang mulia ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Okay. So saya